Dengarlah suaraku di apa kata wanita. Okey, tepuk tangan Wana. Bersama Zamzarina. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Alhamdulillah. Dah pun masuk kita minggu kedua bulan Ramadan. Dan pastinya kalau yang dulu minggu pertama dah lesu, saya kira dah masuk minggu kedua ni pasti dah steady lah dan lebih bersemangat ya. Dan bagaimana khasnya puan-puan? Pastinya dah pun mula membuat pelbagai perancangan persiapan untuk menyambut Hari Raya. Pastinya yang berada di carta teratas persiapan baju-baju raya, betul tak? Kerana ialah kalau nak tempah baju tu memanglah kena ambil masa nak disiapkan. Dan saya pasti carta kedua biasanya kita akan memikirkan tentang kuih muih raya, biskut raya dan sebagainya. Yang ketiga, langsir raya. Ada yang perabot raya, ada juga yang kereta raya. Itulah dia masyarakat Malaysia. Apabila tibanya Hari Raya, menjelangnya Aidilfitri dalam bulan Ramadan ni, saya boleh katakan majoritinya kebanyakan wanita lah yang terpaksa diberi amanah dan memikul tanggungjawab untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Jadi hari ini kita akan bercakap tentang topik kita, shopping ikut nafsu menjelang Aidilfitri ini. Jadi anda yang sedang menonton boleh turut serta dalam Facebook kami, di Facebook cariannya Apa Kata Wanita Zamzarina. Dan kita juga akan membincangkan topik ini bersama dengan dua tetamu panel kita hari ini. Sebelum itu, sebelum saya perkenalkan panel kita akan ikuti dulu sedikit sebanyak pandangan orang ramai yang kita telah pergi ke lokasi-lokasi yang biasanya menjadi tumpuan pada minggu-minggu sebelum sebelum Aidilfitri ini, iaitu di sekitar Jalan Tunku Abdul Rahman dan juga Masjid Jamek kalau di Kuala Lumpur ni lah. Jadi kita tanyakan pandangan mereka yang telah pun mula merancang persiapan untuk Aidilfitri. Jom kita saksikan. Sebabkan nanti dah lalas lagi ramai. Sebab saya tak suka bersesak-sesak. Tak nak jam kan. Jalan jam apa semua. Saya sebenarnya memang suka jalan. Sambil tu saya berjalan tengok lah. Senang kot. Tak adalah terkocok-kocok sangat. Nanti kalau dah ujung-ujung tu lambat sikit kita dapat yang kualiti dah okey sikit lah. Senang sikit nanti sibuk dengan orang ramai nanti. Elok kita shopping awal lah untuk nak mengelakkan daripada kesesakan ya raya. Nak elak crowd, kalau shopping last minute tu crowd satu hal. Lepas tu barang-barang yang kita nak cari semua banyak yang habis. Untuk mengelakkan kesesakan lah pada hujung-hujung bulan ataupun selepas bonus nanti kan. Tak, saya tak shopping awal. Saya tak pernah shopping awal pun raya. Senang, kemudahan masa, tak sesak lah kiranya. Kalau ikut nafsu rasanya saya tak patut kot. Banyak bajet lah. Sebab kan kalau orang tua tu selai pun dah cukup dah. Budak-budak je nak tukar. Sebenarnya kadang-kadang kita ni tak fikir tau. Kita shopping terlalu ikut nafsu kita sampai kita tak sedar yang kita dah berbelanja terlebih. Shopping ikut nafsu tu macam tak elok lah. So macam kalau nak sebelum pergi shopping tu kena ada bajet dulu. Perancangan apa semua kan. So jangan bawa duit banyak sangat. Dia shopping ni tak payah ikut nafsu. Tengok keadaan kita lah. Kalau benda tu memuaskan kita beli. Kalau tak memuaskan tak payah beli. Kalau ikut nafsu tu lah, kalau yang kita rasa kita nak beli, kita beli semualah yang tu. Tapi sebenarnya tu tak elok sebenarnya, membazir. Susah sikit lah kalau kakak nak suka lah ikut nafsu ni kan. Kalau ikut nafsu ni membayarkan diri sendiri. Nanti kalau ikut nafsu semua kita nak beli kan. Kita ikut kepulan kita, kehendak kita cukup lah. Satu amalan yang tak baik lah ya. Saya pun shopping pun ikut keperluan saja. Untuk ada anak, isteri. Ya. Tapi bukan untuk nafsu lah ya. Cuma untuk keperluan saja. Ikut nafsu? Ikut nafsu tak boleh, tak cukup duit nanti. Sempena bulan Ramadan kita pun kena jaga nafsu kita jugalah. Nanti at the end dah lepas raya nanti sekarang menyesal. Shopping ikut nafsu ni sepatutnya tak elok lah, kita ikut keperluan. Bagi yang macam kalau anak ramai tu lagilah perlu ikut keperluan kan. It's not good. Ya, saya memang tak pernah shopping ikut nafsu. I memang plan untuk shopping. Tak elok lah ikut nafsu. Mana boleh, kita bajet lah. Lepas raya kita nak belanja juga kan. Kalau dah habis nak makan apa lepas. Okey, itu dia dan saya perkenalkan dua tetamu saya di sebelah kanan, wanita dulu ya. Saya perkenalkan Dr. Niki Syuhada Syukur, pakar perunding kewangan kita. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Terima kasih. Nampak bulan puasa ni pun dah susut dah berat badan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah berkat berpuasa. Yeah. Okey, dan Prof Izzy.
Ni pun lagi saya tengok dah semakin kurus. Okey. Berkat Ramadan. Berkat Ramadan. Macam mana? Yang penting dia sihat. Sihat, Puasa sihat, Okey, berbalik pada topik kita, dan kita dah lihat tadi pandangan orang ramai tentang shopping ikut nafsu. Dan kalau saya kira seawal hari pertama bulan Ramadan sebenarnya Jalan Tar dan Masjid Jamik tu dah meriah dah. Dan macam pesta jualan festival membeli belah ya. Adakah ini macam kita lihat berlaku di kalangan masyarakat di Malaysia? Sebab saya pernah lah diberi tugasan membuat liputan di dalam masyarakat Islam di negara-negara lain lah, negara Islam lain. Tapi nampaknya mereka tak sama macam kita. Kita ni macam mewah dengan situasi dan suasana berbelanja ni. Ya, betul. Kalau kata mengikutlah ya perancangan kewangan ni, memang ikut nafsu tu tak masuk dalam perancangan. Ya. So pertama sekali saya nak ucapkan Assalamualaikum kepada semua penonton dan selamat berpuasa. Kerana berpuasa ini sebenarnya betul kata penonton kita tadi adalah menjaga nafsu kita. Dan kalau bukan dalam bulan puasa juga, perancangan kewangan tak masuk langsung dengan ikut nafsu. Bukan lapar dan dahaga saja. Buang semua tu. Ya, bukan menjaga lapar dahaga je, tapi menjaga segala-gala nafsu kita ada yang lain-lain. Nafsu nak mengumpat ke, nafsu nak buat jahat ke, dan juga nafsu untuk berbelanja berlebih-lebih. Itu kita kena jaga untuk bulan puasa ni lebih lagi. Ya, jadi kalau boleh penonton semua buangkan belanja mengikut nafsu, buang nafsu, tukar kepada belanja mengikut perancangan. Itu yang akan kita cakap nanti dengan pakar perunding kewangan kita, bagaimana kita nak merancang. Kadang-kadang dah rancang-rancang tapi dah lari daripada segala rancangan. Betul tak? Betul tak? Ini yang sering berlaku dalam masyarakat kita. Kalau saya tarik keluar sebentar, tapi ada kena mengena dengan topik kita ini. Kita tahu kita disuruh berpuasa, diwajibkan berpuasa. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di hujung itu bila kita berpuasa, mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan ini bukannya harapan. Dari segi ayat Quran ini maksudnya pasti akan berlaku seandainya kita puasa dengan betul. Maka kita akan jadi orang yang bertakwa. Macam mana nak jadi orang bertakwa kalau nafsu tak dapat dikawal? Betul. Kadang-kadang kita mungkin ditemplak oleh agama lain. Apa ni orang Islam kata puasa getting better, bagi bagus. Tapi shoppingnya, buka puasanya, mengahnya, during hari raya also pergi ke klinik sebab sakit. Patutnya kan orang kata puasa itu menyihatkan. Okey. Jadi pada masa yang sama juga sebelum Dr. Niki nanti jelaskan tentang perancangan, kita perlu sedar juga Nabi pernah menegur ya seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mami wudu. Ya, dia kata apa membazir itu? Ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kata, dia juga membazir ketika wudu. Ya, meskipun di air sedang bergerak. Maknanya walaupun air itu air sungai dan sebagainya banyak, tapi kita kena jaga perancangan itu. Kena zero defect lah. Yalah. Jadi pada masa sama bukanlah wudu saja, termasuklah perancangan ini. Tidak mahu kita jadi orang yang hutang sana sini after raya sebagai mukadimah. Yalah, tapi apa perancangan? Apa sepatutnya yang perlu kita laksanakan? Saya tahu Dr. Niki ni orang Perak kan. Kita ni masih lagi mengekalkan pepatah kata biar pape asal bergaya ni, betul tak? Betul. Lama dah tu. Dia kalau ikut perancangan katalah saya sendiri ada formula Dr. Niki. Apabila dapat pendapatan, ya, ini general lah untuk 1 tahun. Apabila dapat pendapatan, kita ada 2 tangan dan mengikut kepada hadis Rasulullah, 50% belanja, 50% simpan. Itu yang saya war-warkan kepada semua orang. Formula Dr. Niki apabila mendapat pendapatan, 50% belanja, 50% simpan. Kenapa? Pendapatan kita hari ini bukan untuk hari ini aja, betul Prof? Bukan untuk hari ini kita nak survive. Tapi pendapatan hari ini untuk 2 perkara, hari ini dan masa depan. Jadi yang simpan ni tadi, simpan masa depan. Itu yang Nabi Muhammad SAW buat kepada seorang sahabat Ansar. Dia minta ambil duit dia tu, separuh tu Nabi kata belanjalah, separuh lagi kamu berniagakan dan kamu laburkan ke hadapan. Jadi 50%, 50%. Pada saya 15 tahun saya membuat perancangan kewangan untuk semua di dalam bidang ini ya. Yang pelabur-pelabur saya cakap senang, itu saja formula kita. Jadi nanti raya, bila dapat duit raya, anak-anak kecil, bonus ibu raya bapa, nak dapat bonus raya.
Ambil separuh. Separuh tu gunalah untuk berbelanja. Dan Labur separuh lah, ya. lagi labur ke hadapan. Ini formula paling penting yang kita nak rancang untuk buat. Yang pentingnya apa pun jumlah pendapatan kita, kita harus 50% yang kita belanjakan tu belanja ikut kemampuan, ya. Ya. Kata Cukupkan. besar periuk tu besarlah Cukupkan. keraknya, ya. Kalau kecil periuk tu kita belanjalah ikut kemampuan kita, ya. Betul. Raya ni rasa nak berapa pasang baju raya? Zam, sebenarnya Satu saya pasang. sendiri belum ada lagi baju raya. Belum ada kerana anak saya dah beli. Saya utamakan dulu. Kejap lagi kita tengok bila kita buat bajet kan, kategori mana yang paling utama. Kita utamakan kategori itu tersebut dahulu. Kita akan dapatkan tips itu nanti daripada Dr. Niki. Dan kita juga akan bertanya dengan Prof Fizi lepas ni emosi. Bagaimana emosi ni yang emosi ni menjadi salah satu faktor kepada perancangan yang kata dah over budget ni. Okey, kita berehat dulu seketika dan kita kembali selepas ni. Okey, baik, bertemu kembali dan menyertai kita juga saya perkenalkan Puan Siti Azura. Puan Siti Azura, kalau anda tengok tadi segmen kerja dari rumah tu, pada tahun 2009 kita pernah paparkan beliau sebagai salah seorang daripada personality bekerja dari rumah, memulakan perniagaan menjahit tudung, menjual tudung secara online, kecil-kecilan daripada rumah. Dan alhamdulillah katanya dah pun buka kedai butik, ya. Dan maknanya perniagaan tu dah semakin berkembang lah. Ini semua atas sumbangan kita kaum wanita yang banyak berbelanja. Tapi bagaimanapun dia masih mengekalkan harganya pada harga yang online, secara online. Misalnya saya difahamkan tudung dia tadi masih lagi kekal harga RM30, RM58. Jadi memang ada di pasaran sana harga tudung sampai RM1,000 lebih, RM500 lebih. Jadi kita kenalah pandai memilih mengikut kemampuan kita, ya. Bila pakai tu nampak cantik juga, kan? Betul. Dan bercakap tentang emosi berbelanja ni, Prof Fizi. Kadang-kadang wanita ni bukan apa, saya bukan nak salahkan wanita, tapi kerana tanggungjawab membeli belah tu biasanya diserahkan pada kaum wanita. Dan kadang-kadang kita ni membeli dengan rasa emosi dan tak fikir secara rasional. Kadang-kadang bukan apa, katanya berbulan puasa ni lah terapi. Satu terapi. Untuk shopping. Sebab itulah macam Dr. Niki kata, perancangan itu kena ada. Perancangan. Perbincangan pun boleh dilakukan dengan anak-anak ataupun dengan suami sendiri. Kadang-kadang ada juga idea-idea suami yang boleh digunakan. Kadang-kadang kita asyik dalam kepompong kita saja. Idea lelaki pun ada juga. Contohnya apa kata wanita hari ini? Ada lelaki, ada juga, ya. So dalam hal ini, sebab itulah kita juga perlu banyak berdoa. Saya suruh diri saya, jadilah orang yang pemurah bukannya pemboros. Jadilah orang yang penjimat bukannya kedeku. Jadi barulah kita dapat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dunia akhirat. Jadi emosi itu, ya, kita kena kawal emosi atau nafsu dalam hal tertentu masa berbuka puasa, Nabi suruh, ya. Dan pada masa sama alangkah baiknya kita gunakan ketika shopping. Jadi kalau perancangan gitu dengan tepat, tengok kemampuan very basic, kan, perbelanjaan dengan pendapatan dan sebagainya, tengok kat situ. Kalau tak boleh tu, okey, kita kena block lah. Kita cari alternatif. Macam kata tadi, ada tudung mahal, ada tudung murah, tetapi kadang-kadang lebih kurang sama aja dari segi kecantikan dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita tekankan dalam diri kita. Jadi jangan pula masa pergi itu asyik dalam kepala ni semuanya aku nak borong. Yang penting tak ada perancangan, yang cantik aku beli. Kan, tak ada senarai apa benda pun. Itu yang bahaya tu. Tapi kalau ada senarai, penuh kesopanan dan kesusilaan mengikut rukun negara, ini dah beli dah, ini dah beli dah. Jangan pula dah beli dah. Cantik lagi lah yang ni. Menyesal punya tadi. Tapi bajet dah lagi. Tanah. Tapi belilah juga, kan? Beli juga. Mintalah cik abang pula, kan? Okey, baik. Sempena bulan Ramadan ini, pastinya bagaimanakah rezeki katanya melimpah ruah. Ini memang setiap tahun memang trend bulan puasa memang meningkat, berapa kali ganda katnya meningkat. Alhamdulillah, kadang-kadang hampir 3 kali ganda, tapi tengok jugalah daripada selalunya sekarang ni pelanggan dah semakin bijak. 2 bulan sebelum puasa dia orang dah mula tempah daripada kita. So gaji tu ada lagi dua hujung bulan dah ada lah bajet untuk hari raya. So masa bulan puasa dekat nak raya tu dia orang dah tak kisahlah untuk tempahan, kan. Cuma kita lah sebagai pengusaha dan tukang jahit. Dan sebagai pengusaha dan tukang jahit ni juga kita nak tanya,
mereka juga perlu ada etika ya, dan perlu ada integriti dia apabila dia dalam fungsi perniagaan. Kita tahu masa tu demand tu tinggi dan kita ni yang tukang supply ni kadang-kadang ada juga yang mengambil kesempatan kan, nak kata okey tudung ni RM30 tak apa, untuk nak raya ni kita naikkan dia jadi RM300. Kadang-kadang orang beli juga kan, atas jenama-jenama tertentu orang akan membeli. Jadi bagi Azura macam mana dalam aspek ni? Bagi saya bagi saya di butik saya sama saja. Musim perayaan ke musim biasa pun harga tetap sama, sebab pelanggan-pelanggan kita diorang tahu setiap bulan kadang-kadang dia akan datang. Takkan bulan puasa, bulan Ramadan nak raya harga meningkat. Bila sebelum tu atau selepas raya harga turun balik. So nampak sangat dia nampak sangat lah. Dia markup sebab tu kan. Setiap bulan pelanggan yang sama kan datang butik, mestilah mereka akan tahu harga tudung-tudung, baju-baju semua. Dan peniaga pun itu antara salah satu bantuan lah. Peniaga kena membantu juga kita ni kan, supaya kita membeli itu pada harga yang berpatutan, yang sesuai dengan kosnya. Janganlah ambil untung banyak sangat kan, ala kadar cukup-cukup, jangan beratus-ratus persen tu kan. Kalau Dr. Niki dalam aspek ni pula macam mana? Kita kata tips kita nak keutamaan kita tadi. Ya. Dalam bila kita perancangan bajet untuk hari raya, kita dah memang tahu. Tiap-tiap tahun pun kita lalui. Mesti graf dia tu yang hari biasa macam ni, bila nak raya bajet dia, wah ya. Sebab memang ada lebihan aktiviti dan lebihan perancangan yang nak dibuat pada hari raya. Jadi kita ada kategori, umpamanya kita ada kategori satu, wang raya. Wang raya berapa banyak kita nak bajetkan kepada orang yang tersayang yang kita nak berikan, ya. Kedua, nak balik kampung ataupun nak berziarah, open house sana sini. Jadi bajet pengangkutan, betul, dia akan naik bajet dia lebih pada hari biasa. Kemudian kita ada belanja kuih muih dan tetamu-tetamu yang datang ke rumah. Mesti kita nak sediakan bajet tu. Kemudian bajet hias rumah, mencuci rumah. Mungkin keadaan rumah nak dicat, yang perlu buat baiki, mungkin tandas, dapur nak dibaiki, ya. Ruang depan nak dibaiki. Kemudian kita ada bajet-bajet baju raya dan sebagainya. Jadi kita ada banyak kategori kat situ. Baju raya pula untuk mak, untuk anak, untuk orang luar, untuk ibu bapa kita, untuk anak-anak. Jadi kita kena tengok daripada bajet kita. Bila kita buat bajet, kita tengok berapa duit kat tangan. Jangan kita susah-susah pula nak berhutang. Kerana raya ni sekali setahun. Dan raya adalah tuntutan agama. Ini bukan kita nak buat meriah sampai kita berhutang. Jadi tengok berapa dalam tangan kita. Yang tadi kita dah ambil 50% tu, itulah budget kita, working budget kita. Jangan lebih pada tu. Atau satu lagi tips saya selalunya, tak cukup maka tambah. Cari idea bagaimana nak mendapatkan pendapatan, macam berniaga. Ya, kita ambil kesempatan ini yang ada untuk tingkatkan pendapatan. Itu penting. Kemudian dah dapat working budget, katalah berapa ribu kita nak guna ni. Kemudian kita duduk dan bahagi balik. Yang mana satu besar dia punya keperluan untuk tahun ini. Mungkin tahun ini nak bagi duit raya tu nak lebih, mungkin kerana ada anak-anak saudara yang do well dalam exam ke, kita nak bagi dia lebih. Dia lain daripada hari raya yang lepas. Jadi kita tengok bajet tu. Okey, baik. Kita akan sambung lagi selepas ni. Jangan ke mana-mana kerana kita ada satu package fashion raya daripada Sama Jaya. Mungkin anda boleh kongsikan juga fashion-fashion ini terkini untuk tahun ini sempena Aidilfitri. Kalau boleh jahit sendiri, kita jahitlah sendiri kan. Boleh kata bukan tak ciplak, tapi kita ambil sikit-sikit idea tu. Jadi dan selepas ini juga pasti anda nak tahu siapakah pemenang bagi segmen tajaan pemanggang ajaib kita yang kita dah mulakan pada minggu lepas. Kembali selepas ini. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada penaja hamper yang memberi sumbangan kepada mereka yang berada di rumah Al-Fikrah itu, iaitu daripada syarikat Astana Jentayu, ya. Dan kita lihat tadi pakej ziarah Ramadan kita kali ini diharap memberi iktibar kepada kita lah. Terutama kita ni, hari ini kita anak, besok kita akan jadi seperti mereka juga, ya. Dan ada masa terluang tu, teknologi ada canggih sekarang. Kalau tak sempat nak pergi jenguk pun telefon lah. Itu dah saya kira sedikit kebahagiaan yang diperlukan oleh ibu bapa kita. Betul ya. Betul. Dan kita nak tutup sebenarnya topik kita. Masih lagi kita perlu ingat bahawa jangan berbelanja ikut nafsu, jangan shopping ikut nafsu. Saya mula pada Prof Fizi sikit. Okey, dalam masa yang terbatas ini
Terutamanya pada mereka-mereka yang punya isteri yang mungkin pendapatan lebih, yang mempunyai wang yang lebih. Kita sebagai suami perlu bertanggungjawab jugalah. Saling membantu, bukannya asyik swasta kepada Menteri Kewangan saja. Ya? Memang tanggungjawab je pun kan. Ya. Jadi jangan lupa perkara itu. Dan pada masa sama juga kita kena ingat kalau kita tak mampu, kita boleh pakai pakaian terbaik yang kita ada. Walaupun jika tak mampu betul. Tetapi kalau ada keupayaan, boleh kita belanjakan mengikut keperluan. Kalau tak belanja langsung, ekonomi tak bergerak. Tak boleh juga. Jadi boleh belanja tapi dengan berhemah. Betul. Kalau ekonomi tak bergerak, kesianlah pada peniaga-peniaga macam Puan Azura kan. Betul. Dan Dr. Niki? Ya, saya sendiri nak tutup hari ini dengan katakan meriahkan raya. Meriahkan raya dengan suasana kebijaksanaan kita dan meriahkan raya ini dengan kemesraan kita. Dan tips shopping saya, strateginya yang pertama adalah tulislah senarai apa yang kita perlu dan keep dengan senarai itu. Ya. Kita sekarang semua ada, semua masing-masing pakai entah macam-macam notes lah, gadget-gadget ni kan. Bawa lah dalam beg tangan kita tu, kita check senarai tu yang kita dah senaraikan tadi ya. Dan sedikit daripada Puan Azura nak tanya sikit, butik di mana tu kalau kita nak pergi ke sana tu? Okey, butik saya di Taman Bandar Senawang, Galeri Muslimah Tufah, Taman Bandar Senawang. Bukan hanya tudung tapi busana pun ada. Ya, semua pakaian muslimah. Sedikit mungkin nak buat promosi sikit pada ni. Bakal-bakal pembeli yang ada di sedang menonton ni. Kepada pelanggan-pelanggan semua, untuk dapatkan koleksi Tufah boleh datang ke Galeri Muslimah Tufah di Taman Bandar Senawang, Senawang Negeri Sembilan, ataupun online website kami www.galeritufah.com. Dan kita menggalakkan kita kaum wanita ni supaya kita buat survey dulu ya sebelum kita nak membeli sesuatu barangan tu, kerana ada banyak pilihan di luar sana, daripada harga paling tinggi, harga sederhana, harga dan rendah. Dan kita galakkan kita membeli secara berhemah ya. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada anda memberi kesempatan dalam topik yang kita bincangkan hari ini. Terima kasih kepada Prof. Fizi, Dr. Niki dan juga Puan Azura. Dan saya ingin ucapkan selamat berpuasa dan teruskan ibadah kita pada bulan yang mulia ini. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.